Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Malam ni kita ada tetamu istimewa daripada Johor. Siapa dia kita tak boleh beritahu, rahsia. Jadi kawan-kawan malam ni minta supaya kita buat ulasan lanjut. Saya cakap dah lewat malam ni, tapi dia orang kata untuk tatapan mereka-mereka yang bakal bangun besok pagi subuh, insya-Allah. Jadi silakan, ada sebarang soalan, sahabat-sahabat yang nak bertanyakan soalan, yang masih lagi terbaring ke atas tilam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang masih terbaring atas tilam, masih lagi belum tidur, bolehlah kemukakan soalan-soalan, insya-Allah saya akan cuba jawab. Okey, silakan. Baik, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat malam. Okey, Datuk, soalan yang pertama. Dekat sikit. Sokong Anwar bermakna beri peluang beri peluang kepada DAP berkuasa. Ini komen daripada Datuk Isyamuddin. Sokong Anwar beri peluang kepada DAP berkuasa. Komen daripada Isyamuddin. Habis sokong Mahathir beri peluang kepada siapa berkuasa? Ini kena ingat, ini Barua nama Isyamuddin ni. Ini manusia yang telah menyebabkan hari ini UMNO hari ini tersepit. UMNO hari ini ditikam bertubi-tubi oleh PPBM. Puncanya manusia bernama Hishamuddin Tun Husin, cucu kepada Dato' On, pengasas UMNO yang telah mengkhianati perjuangan UMNO, meninggalkan UMNO. Dia ikut perangai atuk dia. Betul, atuk dia ni menaja UMNO, menubuhkan UMNO, tapi lari daripada perjuangan. Dia ni hampir-hampir lari. Dia dah hasut orang Sabah, lompat parti beramai-ramai pergi ke Bersatu, tapi tak sempat. Bila dia tengok kemenangan Barisan Nasional di Cameron Highland, dia tarik handbrake, dia tak jadi nak masuk Bersatu. Kalau tidak, dia pun dah masuk Bersatu. Jadi saya nak beritahu, kalau sokong Mahathir, sama juga. Mahathir tidak akan meninggalkan DAP, kan? Dah terbukti, dan itu sebabnya UMNO menolak. Apabila UMNO sampai ke istana nak menghadap Tuanku, baru tahu bahawa matlamat Mahathir ialah membentuk unity government, di mana dalam tu ada PAS, di mana dalam tu ada UMNO, dan dia dalam tu ada juga DAP bersama. Tapi UMNO tolak. Ini pertama, maknanya UMNO menolak kerjasama dengan DAP. Okey, kedua, hari ni UMNO dikatakan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Isyamuddin kata kerjasama dengan Anwar bermakna mengangkat kembali DAP berkuasa. Ini saya nak betulkan sikit. Pertama sekali saya nak beritahu dengan Isyamuddin, bukan semua dalam UMNO bangkai macam dia. Bukan semua dalam UMNO bangkai macam dia. Selama hari ni manusia nama Muhyiddin ni UMNO dah tolong angkat. Engkau ada 13 kursi je menang pilihan raya. Satu meninggal, buat by election pun kalah. Kita letak calon daripada MCA, calon Cina lawan dengan calon Melayu dia, pun kalah. Daripada 12 orang yang tinggal tu, 7 orang je sokong dia. Dia boleh jadi Perdana Menteri. 7 orang je sokong dia. Dia curi daripada UMNO 16, dia curi daripada PKR 9. Kita bagi peluang dia jadi Perdana Menteri. Last kali apa dia buat pada UMNO? Duit UMNO dia tahan. Apa lagi dia buat pada UMNO? Datuk Najib, bekas Presiden UMNO, dipenjarakan 12 tahun penjara, 210 juta denda. Kita tengok dia aniaya kita menggunakan lembaga hasil dalam negeri. Anak Datuk Najib yang belum lagi start kerja, disebabkan dia dapat hadiah perkahwinan daripada mak mentua dia bilioner daripada Kazakhstan. Anak dia pun kena income tax sebanyak 10 juta lebih. Seorang lagi anak dia kena berpuluh juta.
beberapa orang semua kena tuan-tuan Penganiayaan ni berlaku bukan zaman PH je. Zaman PH berlaku, zaman Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin pun berlaku. Dan yang terkini, Muhyiddin cuba pula dah kenakan Datuk Seri Najib. Yang terkini, Muhyiddin cuba nak extend pilihan raya. Nak tangguhkan pilihan raya kerana nak tunggu Datuk Zahid pula dijatuhkan hukuman dan supaya dia hilang kelayakan. Kalau saya jadi Zahid pun, dah hasil orang tikam kita belakang, mestilah saya balas. Betul tak? Cuma saya nak beritahu, kita kena bijak. Bijak ni maknanya apa? Anwar hari ni nak membantu untuk menurunkan Muhyiddin. Kan? Kita sokonglah. Kita sokonglah nak turunkan Muhyiddin, kita sokong. Kerana kuasa nak membubarkan parlimen, kalau dia Muhyiddin tak menghadap tuanku, maka tidak berlaku perubahan kuasa. Dia akan pegang. Itu sebab Muhyiddin ni besar kepala. Engkau ada 2 seat je lebih. 112 orang. Patutnya jagalah. 112, 113. Patutnya jagalah ahli Parlimen Barisan Nasional. Ini kau tindas Presiden UMNO, kau tindas bekas Presiden UMNO, kau tindas Tengku Adnan, Susah Agung UMNO dulu, sekarang Bendahari UMNO. Kau tindas orang macam Bom Mokhtar. Kau tindas semua orang-orang UMNO. Tapi orang-orang yang menyokong kau tak tindas. Orang yang terang-terang terlibat dengan semburit, kau tak tindas. Jadi memang saya memang gembira lah sebenarnya. Saya gembira kerana hari ini pemimpin UMNO dia mula pakai otak dia. Cuma pakai otak ni kena bagi habis. Macam mana pakai otak bagi habis? Kan? Bila Anwar kumpulkan SD, nak cukupkan, ikut je, ikut. Tetapi kena ingat, kena ingat. Bila Anwar dipanggil oleh tuanku akan panggil Anwar. Sepatutnya 25 hari bulan ni. Tapi saya tak tahulah sama ada tuanku akan jumpa ke tidak. Tapi kalau ikutkan 25 hari bulan ni. Jangan sampai tuanku buat keputusan dia tak nak jumpa Anwar sampai 31 Disember je. Kita doa-doa semoga tuanku segera jumpa Anwar. Bukan nak suruh Anwar angkat sumpah. Jangan silap. Sebab bila tuanku jumpa Anwar, tuanku akan panggil, tuanku akan minta bukti daripada Anwar Ibrahim, benarkah dia ada 123 ahli parlimen. Saya dengar pun dah bertambah dah sekarang ni. Yang dapat sokongan daripada UMNO, saya dengar dah 19 orang yang menyokong. Tak apa. Kalau niat ni, kita husnuzon tuan-tuan. Kita husnuzon, kita harap pemimpin UMNO ni dia cerdik, dia nak bersama dengan Anwar. Tapi bila time tuanku panggil semua ahli parlimen yang 123 ke 25 ke, ketika itulah kita membuat keputusan. Kita tidak menyokong Muhyiddin, kita tidak juga menyokong Anwar Ibrahim. Kena faham kenapa UMNO kena buat macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham. Sebab hari ni, bila UMNO disiat, dilenyek, digilis oleh manusia bernama Muhyiddin Yassin ni, UMNO boleh tak menghadap tuanku? Tak boleh. UMNO ada 39, campur MIC 2, MCA 2, MIC 1. Ada 42. Boleh tak 42 orang ni pergi menghadap tuanku? Nak minta bubar ke, nak minta tukar kerajaan? Tak boleh. Jadi UMNO kena bersama dengan Anwar Ibrahim. Tetapi bukan bersama untuk mengangkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ini kena betulkan niat tu. Jangan sampai angkat Anwar jadi Perdana Menteri. Nak sokong dia jadi Perdana Menteri, boleh sokong. Tetapi bila dah dipanggil oleh baginda Yang di-Pertuan Agong, depan Agong tu, janganlah jadi bodoh. Janganlah nak pergi sokong pula Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kena ingat, dia ni masalah diwat je. Lain masalah jaga rakyat, dia tak ada masalah. Dia ni populis. Maknanya apa rakyat nak, itu yang dia akan bagi. So kena fikirlah masa depan UMNO kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab dia datang daripada kilang UMNO. Dia tahu macam mana orang UMNO bekerja. Macam mana UMNO jaga rakyat tu, dia pun boleh buat. Walaupun kadang-kadang tak memikir tentang soal implikasi daripada tindakan-tindakan. Jadi
sangat bahaya sangat bahaya kalau kita biarkan sampai Anwar menjadi Perdana Menteri. Cuma persoalan dia sekarang ni, MP UMNO yang memberi sokongan pada Anwar kena firm bila tuanku bertanya sama ada nak dibubarkan atau nak memilih Perdana Menteri yang baru. Macam yang itu hari dia panggil 222 ahli parlimen. Kita kena firm, kita minta supaya dibubarkan. Kita minta supaya dibubarkan. Hishamuddin kata kita ni berhadapan dengan pandemik COVID-19. Hisham, yang kau pergi buat pilihan raya kat Sabah ni pasal apa? Siapa punya move dekat Sabah ni? Yang menyebabkan ada pilihan raya kecil. Bukan Muhyiddin hantar Hamzah Zainuddin ke? So, what are you talking about? Kamu juga yang boleh buat ketika hari ni. Tak pasal-pasal MT UMNO ada saudara Syahri Hamdan boleh dapat COVID, saudara Razlan Rafi boleh dapat COVID. Punca dia apa? Punca dia kerana kamu cuba nak merampas kerajaan daripada Syafiee Apdal. Kan? Dah tahu pilihan raya dah dekat, tak boleh tunggu ke? So, tak payahlah cerita Anwar hari ni nak jadi Perdana Menteri. Anwar saya rasa tak mungkin akan boleh jadi Perdana Menteri. Kerana akhirnya tuanku pun akan berfikir panjang. Tuanku ni bukan bodoh. Bukan macam Hisham. Tuanku boleh berfikir panjang. Dia tahu bahawa hari ni rakyat berada dalam keadaan tidak stabil. Hari ni politik negara haru biru. Hari ni pelabur lari daripada negara ni. Tuanku takkan tak boleh baca. Tuanku boleh baca ya, Cik Hisham. Jadi biarlah tuanku settle once and for all. Biar kita bubarkan parlimen. Tetapi nak bubarkan parlimen, kita tak boleh expect Hisham dan lebih kurang 18 orang ahli parlimen yang menyokong dia dulu, yang dulu jadi Baruah Mahathir ni, untuk menarik diri daripada menyokong Muhyiddin Yassin. Kita tak boleh expect sebab dia punya hubungan dengan Azmin Ali ni macam belangkas kan. Hubungan atas katil ni saya tak pasti kan. Sama-sama sejenis je. Cuma yang saya pasti dia tetap akan jadi baruah kepada Mahathir, maka dia juga akan jadi baruah kepada Muhyiddin Yassin. Memang kita tak boleh expect. Tetapi yang lain ni, yang bukan berkiblat kepada Mahathir, yang bukan berkiblat kepada Anwar, mereka boleh membuat keputusan. Macam mana keputusan dia? Dari segi strategi, dah betul lah tu. Dia menyokong Anwar untuk mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Tetapi kena ingat, hanya dengan Anwar berjumpa dengan baginda tuanku, barulah baginda tuanku boleh memeriksa sama ada Anwar cukup 112 orang atau lebih. Dan saya yakin kalau tuanku ni nak selamat, tuanku nak negara selamat, tuanku akan pastikan kerajaan yang nak mengambil alih ialah kerajaan yang stabil. Kalau yang nak menyokong Anwar ni sekadar 112, 113 macam apa yang Muhyiddin ada kan? Dan setiap tindakan ahli parlimen ni akan menyebabkan berlakunya huru-hara, akan menyebabkan Perdana Menteri berada dalam keadaan tertekan, terpaksa dengar kata semua orang. Maka saya yakin kalau dia nak tukar, nak membenarkan seorang lagi menjadi pemerintah ataupun Perdana Menteri, saya yakin sekurang-kurangnya dia akan pastikan ada 120 orang atau 122 orang. Maknanya kalau adalah usaha daripada Mahathir ke Muhyiddin untuk membeli 10 orang ahli parlimen, kerajaan itu masih tidak goyang, kerajaan masih kekal. Tapi kalau misalnya bila tuanku dah panggil seorang-seorang macam itu hari bulan 2, saya minta rayu kepada ahli-ahli parlimen Barisan Nasional, tolong pastikan anda mengundi untuk parlimen dibubarkan. Bila parlimen dibubarkan, kita buat pilihan raya semula, insya-Allah. Saya yakin bahawa kita akan ada sokongan yang padu daripada rakyat untuk kita bentuk sebuah kerajaan yang kukuh dan dinamik, insya-Allah. Okey, soalan lain. Soalan daripada wakil daripada Johor. Okey. Johor.
Dia risau suaranya dikenali. Okey. Saya nak tanya tu Ya. berkaitan dengan PAS lah tu. Okey. Boleh ya? Kita kita tak ada masalah dengan PAS. Cuma kita nak tanya kenapa macam pilihan raya di Sabah. Kenapa walaupun sedangkan PAS nakkan kursi. Nak kursi? 10. Sepatutnya ada Patutnya ada kursi dekat Sabah. Tapi tak diberi kursi kat Sabah. Dan bukan setakat itu, tapi tak diundang pun dalam majlis tu. Tapi kenapa masih lagi PAS dengan pendiriannya dan menggunakan lagi orang kata mengatakan bahawa ini kita tetap ada suara dan sebagainya. Ada pandangan Datuk ada pandangan Datuk tentang pendirian PAS? Sebenarnya saya tak boleh kacau parti orang ni, kan? Tapi saya minta izin lah sebab yang tanya ni pun orang PAS kan. Jadi sebenarnya kena faham satu je. UMNO dengan PAS membentuk Muafakat Nasional. Tetapi sekerat jalan secara senyap-senyap Taqiyuddin, Anwar Musa daripada UMNO, Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin. Begitu juga dengan beberapa orang PAS lain lah. Saya kena beritahu supaya orang PAS tahu siapa yang menghancurkan kerjasama antara PAS dengan UMNO ni. Orang seperti At-Takiri, orang seperti Menteri Besar Terengganu, ini geng-geng puak-puak Publika, yang baru belajar isap sigar ni dekat tempat Hamzah Zainuddin. Mereka telah menubuhkan Perikatan Nasional secara senyap-senyap, kan? 2 hari je lulus, walaupun nak ikutkan dia backdated kan tarikh lah, So bila diwujudkan Perikatan Nasional, bila kita datang dengan pilihan raya negeri, PAS mengambil pendirian untuk bersama dengan Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri Sabah. Jadi bila UMNO yang duduk di dalam BN, yang menerajui BN, berbincang dengan wakil Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin, maka mereka bersetuju daripada 73 kursi, 42 kursi diberikan kepada Barisan Nasional. Manakala bakinya diberikan kepada Perikatan Nasional. Okey? Cuma tiba-tiba bila PAS bersama dengan PPBM, tidak ada satu kursi pun diberikan oleh PPBM kepada PAS. Kan? Jadi kita pun husnuzon lah. Kita kena husnuzon. Mungkin PAS fikir benda yang lebih besar. Contohnya royalti minyak di Terengganu ada 1.7 bilion total dia, belum dapat semua. Kan? Ada kemungkinan juga ada benda-benda yang telah diluluskan. Mungkin nak cari dana pilihan raya bagi berhadapan dengan pilihan raya 15. Benda tu mungkin belum selesai. Jadi apa boleh buat selain daripada mendiamkan diri, membiarkan diri mereka dibuli oleh PPBM. Cuma hari ini saya rasa PAS kena ubah budaya ni. Setia pada walak, setia pada pemimpin tu penting, tetapi kita setialah kepada pemimpin yang membawa kita ke jalan Allah Ta'ala. Kalau pemimpin tu dah mula menyeleweng, saya tak cakap semua, saya bercakap beberapa orang. Kalau pemimpin itu membawa kita ke arah kemudaratan, dengan puak-puak LGBT ni pun mereka boleh bekerja sama dengan baik, maka kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Dah tiba masanya orang PAS pun tak boleh taat membuta tuli. Dah tiba masanya orang PAS pun dia kena tanya dengan pemimpin PAS, kenapa kita mengambil sikap begini? Kan? Bukankah kita dah ada hubungan yang baik dengan UMNO? Kenapa tiba-tiba
kita bekerjasama dengan orang yang mengkhianati UMNO. Kan? Cuba bayangkan. Contohnya lah, apa yang PAS buat. Kita dah sign piagam bersama. Tiba-tiba, bila dia nak pergi program Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir ni umpama mak sabu kepada UMNO. Kepada PAS. Tun Mahathir khianat, tinggalkan UMNO. Mak sabu khianat, tinggalkan PAS. Cuba bayangkan kalau UMNO ajak PAS pergi program yang dianjurkan oleh mak sabu. Apa perasaan orang PAS? Mesti kecewa kerana UMNO tidak sensitif. Betul tak? Begitulah perasaan orang UMNO bila mana pengkhianat yang telah menghancurkan, memfitnah UMNO dan BN. Tiba-tiba dia buat kongres Maruah Melayu, tiba-tiba PAS hantar wakil. Dan UMNO ni pula di bawah pimpinan Datuk Zahid ni, dia pula tiba-tiba menghantar Anwar Musa. Dan Anwar Musa pula akhirnya menjadi sebati pula dengan PPBM ni. Mula-mula dia sokong Mahathir, lepas tu dia sokong pula Muhyiddin ni. Lebih daripada dia sokong Presiden UMNO. Itu sebab statement dia dengan statement Zahid tak sama. Kan? Dan kedua, kita tengok bila mana Azmin Ali memberikan cadangan supaya Tun Dr. Mahathir dibenarkan untuk berkuasa penuh 5 tahun. Kita tengok belum lagi bincang dengan UMNO, PAS sudah pun mengumumkan ke semua 18 orang ahli parlimen PAS menyokong penuh Tun Dr. Mahathir kekal sebagai Perdana Menteri sekiranya berlaku ni tak percaya. Kan? Saya yakin ini bukan pendirian PAS keseluruhan. Sebab masalah yang ada pada PAS sama juga ada masalah pada UMNO. Masalah dia Susah-Agung. Susah-Agung PAS ni perangai dia sama dengan Susah-Agung BN sekarang. Bukan Susah-Agung UMNO, Susah-Agung BN. Dulu dia Susah-Agung UMNO. Jadi atas dasar tu, saya yakin orang kat bawah boleh tahu bahawa kalau PAS ni nak pergi jauh, dia kena pilih partner ataupun rakan kongsi yang boleh dipercayai. Kalau dah kena kat Sabah, dia masih lagi tak taat kepada PPBM, maka PAS kena bersedialah menerima akibat bila berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Saya cakap terus terang, pilihan raya ke-15 ni kalau UMNO dengan PAS bersama, kita boleh menang dengan mudah. Walaupun kita punya pengaruh tu dah merosot akibat pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional, tapi kalau kita kembali bersama, menolak PPBM, menolak PAN, menolak PKR, menolak Pejuang, menolak Parti Muda ni, saya yakin Muafakat Nasional tetap akan berjaya memerintah. Saya yakin. Cuma nak membuat keputusan balik ke pangkal jalan ni, pimpinan utama ni kena muhasabah diri. Orang macam Taqiyuddin, orang macam orang yang banyak mempengaruhi Tuan Guru Haji Hadi, macam Menteri Besar Terengganu, bekas tusa politik dia. Orang macam ni kena muhasabah diri. Kena ingat, dia berada sebagai naib presiden tu kerana ahli PAS yang mengangkat dia. Jadi bila diberikan amanah tu, jalankan amanah, jalankan tanggungjawab, jangan khianat ahli PAS. Itu penting. Maksud Datuk ada orang yang mempengaruhi Tuan? Ada. Tuan Guru ni dalam usia dia ni banyak benda yang dia dah delegate dekat orang. Orang-orang ni lah yang buat kerja ni. Kan? Tuan Guru mungkin banyak benda yang dia tak micromanage. Dia delegate kepada orang-orang penting ni. Orang macam naib presiden daripada Terengganu, orang macam Susah-Agung PAS. Itu je. Okey, ada soalan lain? Datuk, soalan yang ada kat sini? ni belum lagi keluar. Tak ada nampak lagi, semua ni je. Datuk, Ya. apakah Sekarang ni geng-geng PPBM ni dah rajin masuk saya punya live ni. Yang duk maki-maki ni dulu tak banyak yang macam ni. Nampak gayanya bahang kepanasan tu sudah sampai lah. pilihan raya? Ah. Datuk,
situasi di Sabah hari ini setelah kenyataan Situasi di Sabah Lepas Anwar ni? Adakah saya cakap terus terang lah. Kalau saya tak turun kat Sabah ni, maknanya saya menjangkakan situasi tak bagus. Salah satu punca tak bagus ialah bila mana BN buat kali terakhirnya mempercayai Muhyiddin. Bila dia percaya dengan Muhyiddin, dia hanya bertanding di 42 kerusi. Dia bagi kepada Perikatan Nasional bertanding di kursi-kursi yang baki tu. Tetapi last minute bila pilihan raya, bila hari penamaan calon dah berlaku, dia umum Haji G menjadi ketua menteri, bakal jadi ketua menteri, dan lepas tu dia mula bawa masuk PBS, yang mana PBS ni ada kerusi-kerusi yang bertindih dengan kita, kan? Dan akhirnya PPBM dengan PBS punya gagasan ni, Perikatan Nasional ni, dia ada 52 kursi yang dia bertanding. So BN ni hanya ada 42 kursi. Dalam erti kata lain, ada banyak kursi yang BN bertanding juga ditandingi oleh Perikatan Nasional. Jadi terang-teranglah, secara automatik sebenarnya Perikatan Nasional itu sudah tidak bersama dengan BN. Itu sebab saya tak salahkan bila mana dah selalu sangat kena tikam belakang, akhirnya Zahid pun tikam belakang juga. Kan? Jangan dia kena tikam dengan Anwar sudah. Okey, ada lagi? Bagi soalan. Ni kat sini ada sebarang tak? Terlalu panas lah dia kata. Panas. Sini diorang kata Datuk Batu Api. Batu api ya. Terpulanglah batu api ke batu ronsen ke. Kita cakap benda yang betul. Kalau UMNO tak betul pun kita balon. Kalau PAS tak betul pun kita balon. Kalau PKR tak betul, dah lama kita balon. Kan? DAP tak betul pun kita balon. Tapi kalau dia orang buat benda yang baik, kita pun puji juga. Kan? Betul. Ada lagi? So, Tok. Ya. Okay lah nak tanya. Boleh tanya. Datuk rasa berjaya ke Anwar Ibrahim untuk menukar kerajaan? Saya rasa tak berjaya. Senang. Apa sebab? Apa sebab? Bagi 5 sebab kenapa Dia senang je. 5 Datuk. 5 sebab. Kalau misalnya UMNO bekerjasama dengan Anwar, hanya akan cukup kerusi sekiranya melibatkan DAP. Tak semua orang UMNO boleh terima. Kalau UMNO kerjasama dengan DAP ada dalam kerajaan, UMNO boleh tempah batu nisan. Ini saya beritahulah, UMNO boleh tempah batu nisan kalau UMNO kerjasama dengan DAP, dan DAP ada dalam kerajaan. Tapi kalau DAP mengambil keputusan, contohnya lah kan, macam sekarang ni, Ling Guok Eng ni dia dah tak peduli dah nak jadi kerajaan. Dia dah merompak bersama dengan Tony Pua sepanjang tempoh 22 bulan. Dia dah cukup makan dah, kan? Jadi ada kemungkinan juga DAP kata, okey tak apalah, you all bentuk kerajaan tanpa DAP, tapi DAP sokong. Boleh Kan? jadi macam tu? Boleh. Orang takut masuk penjara, apa pun dia setuju. Kena tahu ni, orang macam Ling Guok Eng diugut oleh Muhyiddin. Orang macam Warisan pun saya silap boleh masuk. Walaupun dia bersama dengan Mahathir, tapi tak mustahil. Dia juga boleh masuk selepas pilihan raya Sabah nanti. Kalau kita tengok balik daripada apa segala hujah Datuk beberapa hari ni, seolah-olah semua pemimpin politik ni terpalit dengan rasuah. Seolah diugut, kau sokong aku takkan bawa kes ni. Engkau adakah begitu tu? Saya boleh kata Malaysia ni dalam keadaan yang parah mengamalkan politik dendam.
Jadi bila mengamalkan politik dendam, kalau dia buka kes ke atas orang yang betul-betul makan rasuah, tak apa. Kan? Boleh maaf lagi. Ini orang tak ada kes pun boleh diadakan kes. Contoh macam saya. Saya report orang terima rasuah, saya kena dakwa. Saya nak dipenjarakan. Di mana datang logiknya? Saya report pasal kes semburit, kes Azmin Ali, saya kena duduk lokap satu malam. Saudara Asri pun kena juga. Betul tak? Apa ni, buat live di di Sungai Buloh pasal judi haram. Baru 2 hari sudah dah kena panggil. Sila-sila bulan kena dakwa di bawah Seksyen 50 dengan 503. 500 dengan 504. Jadi benda-benda macam ni kita kena hentikanlah. Itu sebab saya cakap dah tiba masanya aktivis-aktivis masyarakat. Orang macam Ustaz Abid Liu lah, contohnya kan. Bila Covid, orang tak pergi cari pementeri-menteri ni semua. Orang cari Ustaz Abid Liu untuk bergantung harap. Kenapa benda ni berlaku? Sedangkan negara ada kerajaan. Betul tak? Bila orang berhadapan dengan masalah hutang dengan ni, sekejap bro. Ada satu dapur kat atas tu, Dina. Bila orang bergantung harap isu Along, kena kejar Along, dia cari PPIM. So benda-benda macam ni membuktikan bahawa keyakinan rakyat biasa kepada pemimpin politik itu sudah merudum. Ahli-ahli politik Malaysia ni sudah berhadapan dengan defisit kepercayaan. Orang lebih percaya dengan aktivis masyarakat. Kalau kita tengok aktivis masyarakat bila dia buat live dia ratus ribu. Follower dia kadang-kadang adalah macam Yusof Azmi sampai 800 ribu. Kan? So, benda macam ni memberi gambaran bahawa dah tiba masanya kalau kita nak ubah, kita tak nak orang lompat-lompat parti ni. Tapi kalau orang yang kita lantik jadi Perdana Menteri itu datangnya daripada parti yang hanya ada 13 orang. Parti majoriti dalam Pakatan Harapan ada 49 orang. Dia ada 13. Jadi dalam otak dia sudah pastilah dia nak parti dia tu menjadi lebih besar daripada yang 49 kursi. Jadi apa dia buat? Dia curi daripada UMNO 16 orang. Dia curi daripada PKR 9 orang. Sekarang dia ada 32. Dia masih lagi mencuri ni. Dia duk survey 6 orang daripada PAN. Dia duk survey 4 orang lagi daripada PPBM. So daripada PKR. Jadi orang macam ni ke yang kita harap akan buat akta anti lompat parti? Sudah pastilah mereka tidak akan buat. Sebab apa? Sebab mereka perlu mencuri daripada parti lain supaya bilangan ahli parlimen mereka besar, lebih besar daripada parti terbesar di dalam Pakatan Harapan, iaitu PKR, 49 kursi. Jadi siapa yang boleh buat perubahan ni? Orang yang boleh buat perubahan ni ialah masyarakat, pimpinan-pimpinan masyarakat, social activist yang tidak ada kepentingan untuk lompat parti untuk duit, kan? Sebab rata-rata social activist ni dia tak mengejar duit macam mana kita tengok setengah-setengah orang politik. Saya tak cakap semua. Ada juga ahli-ahli politik yang tak nak jawatan. Ada setengah-setengah rakyat dia memandang hina pada ahli-ahli politik. Contohnya lah macam Datuk Seri Nazri Aziz. Datuk Seri Nazri Aziz kan? Orang banyak kecam dia, tapi orang tak tahu dia juga ditawarkan jawatan menteri. Dia tak terima. Siapa? Latif Ahmad tak payah cakap lah. Itu bagi jawatan apa? Belum ni pun dia dah minta kan? Belum bagi lagi. Dengar cerita PPBM pun tak nak letak dia jadi calon kalau masih bekerjasama dengan UMNO.
Sebab dia dah buat sesuatu kenyataan yang melukakan hati orang UMNO. Letak dia lagi balik semula kat Mersing tu memang bungkus. Okey, saya rasa cukuplah untuk malam ni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.